Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi yang mulia, pagi yang barakah insya-Allah, kita langsung program kita di dalam keadaan suasana yang begitu susah sikitlah. Dan duduk dalam keadaan kecemasan sikitlah. Kerana di hari ni serata dah orang panggil apa virus COVID ni dia pergi. Walau bagaimanapun baik insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya kita selamat, dan jikalau ada di kalangan kita yang kena, maka sabar dan minta Tuhan sembuh cepat-cepat insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini ialah hadis yang ke-22 daripada hadis-hadis pilihan daripada kitab Riyadh As-Salihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت أي يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا fa'ahallaha lana muttafaqun alaih. Maka hadis ni saudara semua hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ni hadis yang hula kepanjang sikit, walaupun tak panjang benar-benar tapi hula kepanjang.
Nah, jadi hadis ni saudara semua, Nabi duk cerita tentang perkara yang berlaku dengan umat dulu. Nah, ceritalah yang berlaku sungguh, kerana Nabi kita ni, Nabi tak ada bertutur, Nabi tak berkecek dengan benda-benda yang bohong, yang dusta, yang reka-rekakan. Bahkan semua perkataan yang keluar daripada mulut Nabi ialah wahyun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu tanda kata Nabi Muhammad ni Nabi sungguh dan Rasul. Kerana Nabi tahu benda gaib. Benda gaib ni ialah benda yang lepas mari dah kita tak ada kelih, atau berlaku belum daripada kita beranak, dan benda yang akan datang yang kita tak ada berjumpa, maka dia panggil benda gaib. Sama ada dunia ni dan juga di akhirat nanti. Maka benda yang berlaku masa dulu cerak belum Nabi beranak, iaitu berlaku ni masa Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Yusha ni kena kepada seorang Nabi yang belum dia dibangkit jadi Nabi tu, dia lah orang muju bawa ikan wi kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa berdoa dengan Tuhan nak pergi berjumpa Nabi Khadir. Maka lepas daripada Nabi Musa mati, maka Yusha dibangkit jadi Rasul. Maka jadi di antara Nabi Yusha dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia panggil sengger boleh ada beribu tahun ataupun dia panggil ratusan tahun. Wallahu a'lam, dia panggil sengger tu. Tapi nak kata lama. Nak kata lama. Ya. Kalau gitu berlaku benda tu masa dia panggil pun Nabi ni tak beranak lagi. Nah, sebab Nabi Yusha bin Nun ni, Nabi Yusha dia belum daripada Nabi Isa. Belum daripada Nabi Isa. Dia masa dengan Nabi Musa. Maka Nabi kita beranak ni selepas Nabi Isa beranak 570 tahun lebih baru Nabi kita beranak. Dengan makna ai boleh hadir dekat beribu tahun lah kita kata bermudah-mudah berlaku benda ni cerak Nabi tak ada. Tapi Nabi boleh cerita, Nabi boleh royak, itu tanda kata Nabi tahu benda gaib. Tapi tahu benda gaib di sini bukan tahu dengan diri sendiri, bahkan dengan wahyu daripada Allah. Maka ini dia panggil apa? Daripada mukjizat jugalah saudara semua. Baik. Kalau gitu Nabi cerita kepada kita, nah, Nabi kata telah keluar perang, keluar pergi perang dan duk hajak para orang yang beriman dengan dia keluar pergi perang, oleh seorang nabi daripada nabi-nabi yang telah lepas mari dah. Maka di sini tu ada riwayat yang lain, riwayat kata Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Ada. Maka nak keluar pergi perang tu saudara semua. Maka Nabi Yusha ni, Nabi kita duk cerita benda hak berlaku masa dulu, masa Nabi Yusha. Jadi satu ketika Nabi Yusha dia menggemarkan pengikut dia daripada orang beriman supaya keluar pergi berjihad. Maka Nabi Yusha kata, la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Jadi Nabi Yusha kata, jangan ikut akan daku. Siapa-siapa yang ada satu daripada tiga ni, jadi siapa yang jadi seorang daripada tiga ni maka jangan ikut aku mari. Tak usah keluar apa yang dengan aku. Tak usah keluar. Siapa ni? Neng Naisam ni. Tapi lari sini bukan beci dah. Lari sini bukan marah dah. Lari sini bukan kata orang panggil mereka ni buat salah dah. Tapi lari ada tujuan. Kalau gitu, cuba telah kita mari dengar apakah hak Nabi Yusha lari siapa kata.
Nah, satu daripada tiga ni. Nah, hak adalah hadis ni lah, hak adalah hadis ni. Baik. Yang pertama ialah seorang lelaki yang ada isteri. Sama ada dia ni dah berumah tangga mari lama dah atau baru berumah. Lebih-lebih lagi hak baru berumah. Nah, maka siapa-siapa daripada lelaki, maka tentera ni hendak keluar pergi dengan Nabi Yusha ni, orang panggil lelaki lah. Kalau gitu Nabi Yusha kata, siapa-siapa daripada lelaki yang duduk di hadapan aku ni, nah, yang baru berumah tangga, baru bini, atau dia dah bini lama mari juga dah, tapi sekarang ni ia ada perasaan. Ia ada perasaan nak setubuh dengan isteri dia. Ia adaความต้องการทางเพศ. Ia arum ia mari. Syahwah dia naik. Nah, maka benda ni dia orang panggil pun nak bangkap tak boleh. Kadang-kadang ia mari, tapi pada golek ia ada sebab lah wak mari itu. Nah, emo dengan sebab lama. Nah, ataupun orang panggil dengan sebab kelih, ataupun dengan sebab ada benda-benda yang wak dia tu bahasa nak. Bahasa nak setubuh. Maka setubuh ni halal sebab isteri dia. Tapi Nabi Yusuf kata, siapa-siapa di kalangan kamu wahai tenteraku orang yang beriman, tentera Allah ni, siapa saja di kalangan kamu yang dia ada perasaan nak setubuh dengan isteri dia dan dia tak setubuh lagi, maka sah keluar. Nah, tubik dulu. Tubik daripada baris yang kita nak pergi ni. Misal kata sekarang ni Nabi Yusuf dah buat baris. Baris siap dah baris. Maka dengar-dengar kata hak yang keluar pergi perang dengan Nabi Yusha ibn Nun pada hari itu 70,000 lebih. 70,000 orang lebih daripada tentera orang yang beriman bersama Nabi Yusha alaihi salam. Maka yang ramai-ramai tu dia panggil pun Nabi Yusha buat kat tubik dulu. Jadi siapa hak ada nengnai saham ni minta tubik dulu. Nah, tasah bersama kami. Jangan ikut. Nah, ada. Yang pertama, orang yang ada isteri, sama ada berumah tangga mari lama dah atau baru berumah, yang pentingnya di sekarang ni dia ada perasaan nak setubuh dan dia tak setubuh lagi. Maka orang panggil apa? Baik, tak sah ikut kami mari. Satu. Yang kedua, saudara semua, ialah orang yang duduk bina rumah, duduk buah perabung. Dulu itu ia tak ada lah perabung seperti mak kita ni. Nah, tak ada lah panggil apa benda-benda yang comel lagu ni. Bahkan ia tudung dengan pelepah tamar, dengan dehai kayu, gitu je lah. Nah, masa dulu hari tu. Kalau gitu, siapa-siapa yang duduk sipir, duduk beki, duduk buat perabung rumah dia, supaya nak teduh, supaya anak bini dia tu boleh duduk dengan tak dapat menyakiti panas matahari. Nah, tu maka jika dia duk buat benda ni tak sudah lagi, maka tubik. Tak usah ikut kami. Tak usah ikut tubik lagi. Jadi dua puak dah. Puak yang pertama saat ni ialah orang yang ada isteri dan dia ada perasaan nak setubuh tapi tak setubuh lagi, tubik dulu, tak usah ikut. Yang kedua, orang yang ada khijah. Di sini sebut oleh hadis ni orang yang duk buat basah, buat orang panggil pun nak katuk perabung dia tu, nak teduh supaya apa? Barang rumah dia ni tak rosak. Orang pun boleh duduk, orang panggil boleh lindung daripada panas. Maka jika ada, tubik dulu, tubik. Dan yang ketiga ialah siapa-siapa yang beli kambing mari ataupun beli kambing uta yang mengandung ataupun berhajat kepada bela. Sama ada mengandung, atau orang panggil apa? Binatang tu kena bela dia. Kena cari upaya, kena cari air, dia tak begitu ke ukat mapuh dah. Jadi siapa yang ada binatang yang beli binatang lagu ni, maka tak usah ikut. Tubik dulu. Tak usah kena ikut. Tu dia. Sebab apa saudara semua? Maka keluar pergi perang ni bukan sehari. Keluar pergi perang ni bukan sebulan. Bukan sebulan. Kadang-kadang bertahun. Kerana masa dulu itu tidak ada kapal, tidak ada kereta, tidak ada orang panggil apa semua. Bahkan jalan kaki gitu.
Nah, kalau ada pun nak kenderaan unta, hema kuda gitu ya. Lepas tu pergi jauh-jauh ni dia panggil apa? Beribu kilo ke, 500, 700 kilo ke, dia panggil benda bukan dekat dak lah. Ada. Kalau gitu berhajat kepada guna masa lama. Maka orang yang ada kambing, ada unta yang mengandung berhajat kepada bercara ni, dia tak faham apa. Nah, ada. Dan juga umur saat ni. Nah, sebab bukan gipat saya kelik, kalau pergi saya kelik tidak ada masalah lah. Gipat pergi lepas tu kelik tak ada masalah. Nah, tapi ni dak lagi boleh-boleh. Juga orang yang ada isteri saling supaya. Kalau gitu, dalam hadis ni Nabi cerita kepada kita, kata Nabi Yusha alaihi salam, dia larang tak sewi ikut dia siapa yang jadi orang, siapa yang jadi neng nisam. Yang pertama orang yang ada isteri, yang ia ada perasaan arum tangpet, ia nak setubuh dan dia tak setubuh lagi, maka orang ni saya ikut tubik, klik rumah. Dan orang yang kedua, orang yang duduk sibuk dengan binaan perabung rumah supaya teduh. Nah, ni dia panggil apa? Tubik, klik, tak nak ikut. Dan yang ketiga, orang yang beli binatang nak pera dan kena padu dia tak padu apa, bimbing kau mampu, tubik. Saudara semua. Itu dia panggil apa? Benda yang berlaku pertama, maka kita buti situ dulu. Maka kita ambil dia panggil apa? Pelajaran. Sebab gapo dia panggil apa Nabi Yusha buat gitu saudara semua? Sebab gapo? Jadi di sini saudara semua pelajaran besar bagi kita. Maka kita boleh guna oleh hidup kita setiap dia panggil apa? Setiap segi. Setiap kelakuan. Nah, gapo benda tu saudara semua? Ialah orang nak buat ibadat ni, ibadat yang Tuhan perintah suruh kita buat ni bukan buat lepas-lepas, bukan buat main-main, bukan buat ikut gerak, bukan buat ikut dah. Walaupun jika kita buat lepas-lepas sah, kalau kita buat dia panggil apa, buat ikut dah sah, jika cukup syarat dia, cukup kena rukun dia sah. Tapi ibadat lagu tu ibadat tidak ada ruh. Ibadat tidak ada ruh. Maka mana-mana benda yang dia panggil pun yang ada nyawa manusia, dia tak ada ruh mati. Kambing dia tak ada ruh mati. Binatang tak ada ruh mati. Dia mati ni mana apa mana? Mana kata dia tidak boleh kesal apa-apa. Tidak boleh kesal apa-apa. Dia semaya supaya tak semaya. Dia puasa supaya tak puasa. Dia buat haji supaya tak buat haji. Sebab apa? Sebab tak ada berkesan apa dalam diri dia. Tak ada wak dia berubah dak. Ada. Tak ada orang panggil pun, tak ada kekan plan dalam ciwit dia dak. Maka ibadat hak lagu ni ibadat yang tidak ada ruh. Sebab orang mati lah. Orang mati tak boleh buat apa. Nak akik barang tak boleh. Nak tolak benda hak menyakiti dia tak boleh. Apakah kalau kambing main kecing tang muka pun nak tolak tak boleh. Dan jika ada makan yang sedap depan dia pun dia nak ambil makan tak boleh. Sebab apa? Dia mati dah, dia tak ada ruh. Dengan makna dia tidak boleh tolak benda jahat dan tak akan dapat benda baik. Tak berkesan apa. Nah, supaya tak buat pagar lah. Buat pagar tak siwi kami masuk makan tanam ni. Tapi buat pagar tak molek. Nah, ia bergaung. Maka buat supaya tak buat. Sebab apa? Sebab kambing dia boleh masuk makan situ. Dia boleh masuk boleh makan. Kalau gitu, supaya tak ada buat. Maka tempat-tempat tanam letih free. Letih free. Ni pun supaya juga ibadat yang kita dah buat hari kita ni semaya baik kita baik. Dan ibadat-ibadat yang lain pun sama. Nah, jikalau tidak ada ruh, ia tak berkesan. Ia tak berkesan apa? Saudara semua, ia tak berkesan. Nah, sebab tu di hari ni kita boleh kelih banyak orang semaya, tapi orang panggil mulut tak buti mupak kau orang. Hari ni kita kelih orang yang semaya, tapi buka aurah, benda biasa, tak berasa berat apa. Tuan semaya,
kadang-kadang dia panggil menipu, buat makan riswah, makan reba. Nah, menipu lagi jual beli, tak betul, tidak ada amanah, khianat. Nah, tuai semaya. Tetapi dia panggil apa? Buat khianat orang lain, buat zalim kepada orang lain. Nah, tuai semaya. Tapi kadang-kadang jual ubat gila. Tuai semaya, nampak pakai api yang molek, pakai baju tuk molek. Tapi tuai ni dia panggil tokai besar, jual barang, jual ubat gila. Misal kata, ini nak ayat kata, apabila semaya yang tidak ada roh, ia tak boleh berkesan. Ia tak boleh berkesan ke apa? Supaya kita buat pagah ni, tak sewi, kami masuk. Tapi wak tak molek, ia bergaung apa gitu, maka kami masuk makan situ. Tak boleh sekat dak kambing. Saudara semua. Allahu Akbar. Kalau gitu, ibadat yang ditutup ti, ibadat hak disuruh sungguh-sungguh daripada Allah ialah ibadat yang ada ruh, yang hidup, ibadat yang sebenar, ibadat yang sungguh-sungguh, ibadat yang amati, yang buat dengan halusi dan tukcut. Nah, ada. Maka saya maaflah, saya boleh kecek, boleh royak, tapi segi perbuatan saya support ramai-ramai juga. Tapi ini dia panggil amanah ilmu. Makna lagu ni kena hurai lagu ni. Walaupun kena atas kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita semaya ada roh tak tahu. Nah, sebab apa? Khusyuk tak ada mana. Dia panggil penuh dengan kekurangan nah dalam ibadat kita. Saudara semua. Sebab tu inilah bocah. Maka tak kala ibadat yang bui kesan ni, ibadat yang ada ruh. Sebab tu apa sahaja yang kita nak sembah Tuhan, maka jikalau ada benda yang wakwi roh tak ada, wakwi kita ni tak ada ibadat dengan sempurna, nah, maka ketika ni kita kena buat tubik dulu supaya kita nak menanak. Jikalau masuk dulu, orang menapis dulu. Buai, dia panggil batu-batu, buai, dia panggil apa-apa, buai, dia panggil kulit padi, buai apa, tak tebik. Supaya tinggal hak comel sungguh, baru menanak. Baru menanak. Nah, gitu. Ni pun supaya tak? Apa saja yang akan merosakkan ibadat kita, wakwi roh tu rusak, wakwi roh ibadat kita tak comel, wakwi tak berkesan tu, jika ada 1, 2, 3, 4, sepok tubik pas tepi dulu. Pisah cakkan dulu. Nah, bawa bersih dapat, baru kita buat ibadat. Supaya apa? Ketika buat ibadat ketika tu, nah, kita buat ibadat comel, maka ada ruh. Maka ibadat ning lah lebih berkesan. Saudara semua, ibadat yang ada ruh, sikit pun lebih baik daripada ibadat yang tidak ada ruh, walaupun beribu kali ganda. Misal kata seorang yang semaya lagu ning sepanjang umur dia tidak ada roh 40 tahun. Tapi seorang lagi ni, nah, dia semaya setahun ya, ataupun tak apa setahun yang ada roh, maka dia lebih baik di sisi Allah dan lebih tinggi maqam daripada orang yang semaya puluh-puluh tahun yang tidak ada roh. Sebab tu dia panggil bukan di jumlah banyak, ditilik-kelih kepada comel tak comel, bagus tak bagus benda tu. Maka dia tak comel ni pada kali tidak ada harga. Tidak ada harga, tak ada siapa nak beli. Tak ada siapa nak beli. Misalnya baju, baju dalang, cari rebeh, orang panggil belok, jahit tak comel apa sini. Walau jual murah-murah pun tak rasa nak beli. Sebab apa? Sebab orang panggil tak comel. Sebab buruk, sebab cari, sebab ada penuh cedera, tak sempurna. Nah, jadi kau cedera banyak, kau tak ingin. Kau cedera banyak, kau tak ingin. Kau tak say. Dia hak comel ni ke, mahal pun tak apa. Orang bubuk nak beli dia. Kau comel, kau bagus, kau orang bubuk nak. Cuma duit ada tak ada ya. Kalau duit ada, cerak beli. Tapi sebab apa tak saya beli ni? Nak sangat, duit ada. Kita bola ni mudah-mudah buah terosak mata ya, iPhone. Nah, nak iPhone belakang. Tapi sebab apa tak beli iPhone? Sebab harga mahal terlanjur. Orang yang kuasa je belinya. Nah, maka kelih harga 1,200 dia pun tak beli tu.
Sebab apa? Cindai. Tak beli sebab apa? Tak comel. Pakai 2 hari sebulan mampu buat apa? Dia kata. Gitulah. Tapi ayat tanah. Tujuan ayat kata, benda dia tak comel, dia ada cedera, dia ada orang tak sah. Nah, baik saudara. Sebab tu di sini itu semaya tu. Itu sedekah tu. Itu amalan biasa tu. Pas bagaimana dia kalau amalan jihad? Amalan jihad ni penting. Sebab apa saudara semua? Sebab ia bukan buat sore dak. Dia bukan sore. Dia ramah. Maka dia ramah ni orang kena bersatu. Semangat kena supaya belaka. Nah, jika ada hak lain, hak kurang, hak gapo, ia akan merosakkan hak ramah lagi. Supaya ikan buruk seekor dah. Gibu ikan yang penuh dengan ikan segar, maka buruk habis ikan segar yang duduk leking sebab ikan buruk seekor. Tak ada semua. Sebab tu di sini Nabi Yusha alaihi salam dia larang tak siu 3 golongan ni ikut. Sebab apa? Sebab orang ni saudara semua apabila hati tu duk ingat ke benda tu, misalnya yang pertama ni dia ingat apa? Nak setubuh. Nak setubuh. Maka walau dia pergi pun hati di sini. Hati dia di rumah. Maka dia pergi dengan tebang, pergi dengan tak semangat, pergi dengan paksa saya kata dengan supaya bangkap tak ada bangkap tapi supaya bangkap. Hati tak segi. Maka dagi lagu ni tak sempurna lah. Nah, orang panggil tak ada roh. Semangat akan hilang. Pas dia tu berpia perih boleh ditakut. Dia takut seorang kadang-kadang memasuk takut dari jiwa orang lain yang niat baik yang kemah pada asal. Itu puca. Sebab tu jika ada benda yang nak buat wiadi ada congwo dalam ibadat ni dalam ramai-ramai ni ada congwo buat wi punah. Nah, kerak tubik dulu. Ini cara beki. Nah, tu dia. Ini cara bukan masalah. Maka Nabi Yusha ni kena benar-benar. Maka ni kita boleh guna dalam setiap segi hidup kita. Bukan bab ibadat saja dak. Bukan bab ibadat saja dak. Nah, ada. Misal kata barang kita nak jual. Ada barang comel, ada barang tak molek. Adakah kita boleh capur? Dah capur pak rusak dah barang harga. Hak molek rusak dah harga. Sebab tu jual suku-suku. Yang pertama kita tak tipu. Yang kedua kita boleh jual hak molek harga mahal. Hak ni yang murah mata dah rasa ya dah ya tak comel. Nah, ada. Kalau gitu saudara semua, ibadat tak ibadat, hak ni penting. Kalau gitu lebih-lebih lagi ibadat ni, dia kena ibadat yang ada roh. Barulah berkesan. Maka sini ni Nabi Yusha tujuan dia nak wi orang pergi perang tu ada power, ada semangat, ada orang panggil apa? Ada perasaan yang hebat. Sebab tu ia sekat beberapa orang ni tak pergi sebab apa? Takut mengkurangkan semangat. Ada saudara semua. Dan kalau pergi pun dia tak sempurna ibadat dia ni. Sebab hati dia kot lain. Nah, hak orang ni umur pergi pak bimbang. Bagaimanalah anak kena tidur tu. Isteri aku duduk lagu mana panah pabung tak ada. Maka pergi pun dia sibuk situ. Nah, misalnya orang hak beli kambing, beli utang yang kena bercara ke dia ataupun beranak anak halus kena bercara apa. Kalau pergi jalan lagu tu ya ada semangat ke tak? Tak ada semangat. Nah, dia ingat ke kambingnya tu. Siapa orang rumah upek kedak tu, air makan kedak tu, halih kedak tu. Ya, mari. Pak nak pergi pergi ke mana, pergi semangat ke mana? Tak ada semua. Ini benda besar dalam agama kita. Nah, saudara semua. Nah, maka walau berlaku perang, tapi dia kena buat lagu ni setiap ibadat. Semaya pun supaya juga. Semaya yang tidak ada roh tak guna walaupun sah. Tapi apa yang kesal tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada roh. Nah, dan kebanyakan hari ni, orang Islam hari ni semaya tidak ada roh. Saya sendiri pun sama juga. Maka benda ni pun kita kena bakat-bakat beki, insya-Allah. Sebab tu kita berjumpa saudara semua dalam hadis Nabi. Nabi katakan Nabi kata apabila masuk waktu semaya, lepas tu orang akan hidayah. Orang akan hidayah. Maya zuhur ke,
Sembahyang maghrib ke tak kira lah. Masuk waktu dah. Lepas tu hidayah pun orang akid. Maka Nabi suruh mula dengan apa? Mula dengan makan dulu. Walau lewat sikit semaya tak apa. Walau lewat semaya sikit pun tak apa. Padahal semaya pada waktu tak ada dah lah. Ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Atau kama qala Allah, kama qala. "Ya Rasulullah, amalan mana hak lebih agung sekali, hak lebih baik sekali, hak dicintai oleh Allah?" Maka Nabi kata, "As-salatu li waqtiha." Ialah semaya pada awal-awal waktu. Hak ni dia panggil pun agung sekali di sisi Allah. Tapi walau begitu pun saudara semua tepat-tepat dikelih. Nabi kata apabila di masuk waktu semaya dan di akhir hidayah makan ni, maka Nabi kata hendaklah kamu mula dengan makan, lepas tu kamu semaya. Jadi makna kata dia makan kena makan masa. Nah, makan masa berkecek, dia panggil makan berkecek gitu. Nah, jadi lewat semaya. Walau lewat pun tak apa. Baik daripada semaya, belum daripada makan. Sebab apa saudara semua? Sebab apabila di akhir hidayah, lepas tu kita pun dia panggil semaya, adakah semaya kita khusyuk? Kurang dah lah. Kalau nak khusyuk sikit-sikit, baik. Orang kosong sempurna, maka kurang dah. Ada benda lain masuk dalam hati. Dia ingat kepada makan ni. Walau tak ada usaha nak ingat pun dia mari. Sebab apa dia mau kita kelih ni kan? Kita kelih dah tak ni. Maka telinga ni pintu bagi hati. Mata pintu bagi hati. Jadi apa kita kelih? Ya mari ingat habislah semaya. Apa kita dengar? Ya mari habislah semaya. Maka benda kita lihat ni tu dia melalaikan kita semaya. Kita tak khusyuk. Benar kita dengar. Kita tak khusyuk. Sebab tu orang nak semaya yang paling baik, dia tak boleh dengar apa-apa belum tu. Dia tak boleh kelih apa belum tu. Pergi pak masjid tu dah. Jangan buti berkecek, jangan buti buah. Sebab dia buti buah, buti berkecek, semaya tadi dia ingat ke benda-benda tu. Maka semaya lagu tu tidak ada roh. Tak ada roh semua. Nah, ini kelih Nabi. Padahal semaya pada waktu tu hak tu paling baik sekali. Tapi sebab apa? Sebab tujuan besar les semaya khusyuk. Khusyuk hak tu hak besar sekali. Jikalau ada hak ni, hak lain tu dia panggil apa? Jadi tangga untuk, jadi semua tu tangga untuk khusyuk belaka. Maka benda mana hak buat semaya dengan khusyuk hak tu disuruh. Ada. Allahu Akbar. Baik, saudara semua. Ini dia panggil pelajaran yang sangat berharga lah. Ada. Kalau gitu, hak kita ni kita bagi banyak-banyak lagi lah. Misal kata ketika kita panggil buat bawah rumah, panggil orang mari makan nasi, mari makan apa. Pada galik gua pada galik. Kita baca. Bo siapa piye berdoa akid. Akid lah, akid hidayah, gaduh. Padahal duduk berdoa. Ini benda yang tak comel sama sekali. Tak sampai ke haram, tapi tak comel. Sebab apa? Ketika ni kita tak ada beradab. Tak ada adab dengan Tuhan. Ya doa hak paling baik, doa hak comel. Sunat doa ni dengan khusyuk. Hak kita doa hari ni tak khusyuk pun. Nak khusyuk lagu mana? Orang duk doa, duk akid hidayah, jalan lagi mari. Akid air, akid ketua, akid gelah, akid gula, akid nasi. Maka kita di situ lah. Lepas tu kita tak berdoa ni nak berdoa sudah cepat-cepat. Allah panjang doa. Amin. Lagu tu dah jadi. Dan orang berdoa diri pun dia berdoa dengan tak khusyuk sudah. Lepas tu doa cepat-cepat supaya boleh makan. Maka nak diterima ke mana doa lagu ni? Padahal masa berdoa lepas daripada baca kulhu, lepas daripada tahlil tu sama tara nak akid dia panggil di antara nak sudah doa tu. Setar ya, tak hafal 5 minit kali. Duk mari jadi awal nak baca kulhu mari, tengah je boleh duk. Dak kata lek, sampai kali 5 minit lagi. Sudah sempurna comel dulu. Dah doa khusyuk dulu. Sudah pak, patut akid lah. Ini benda yang masyarakat kita semua kebanyakan buat lagu ni berhajat kepada beki. Berhajat kepada ubah. Walaupun benda tu tak salah, tak berdosa, tapi kurang comel. Saudara semua. Baik.
Itu faedah yang pertama. Nah, yang kita baca hadis ni kita ambil faedah lagi supaya orang panggil apa kita dapat faham dengan baik insya-Allah. Nah, Allahu akbar. Kemudian saudara semua, Nabi kata faghaza fadana min al-qaryati salat al-asri aw qariban min dhalik. Lepas tu keluar pergi perang di satu kawasan iaitu di Palestin lah ni, di kawasan Palestin nama Ariha. Satu tempat, satu cangwat lah dalam Palestin dulu. Tapi lah ni Ariha ni duduk dalam jajah Israel dah. Sebab Palestin semua tu ya ada dekat 12 cangwat gapo gitulah dalam negeri Palestin semua hak asal. Nah, tapi lah ni tinggal Gaza saja. Hak lain Israel habis dah. Tel Aviv, Qudus, nah ada panggil Bethlehem, Ariha, nah dan banyak lagi lah. Nah, telah ambil di Yahudi ambil habis dah. Tinggal satu lagi nya Gaza ya, orang tempat orang Palestin dia boleh duduk lagi lah ni. Maka hak berlaku perang ni satu tempat dalam Palestin dulu dan doling duduk dalam dia panggil apa? Negeri Israel. Nah, tu nama Ariha. Berlaku perang situ berlaku. Nah, berlaku perang situ. Maka perang ni nak benar dah lah. Nak benar dah. Tiba-tiba dia panggil apa? Matahari nak jatuh. Matahari nak jatuh. Perang tak sudah lagi, tapi nak benar dah. Matahari nak jatuh. Lepas tu semaya tak lagi. Semaya tak lagi. Maka dalam hadis ni bui kejelasan kepada kita yang sangat nyata, kata semaya ni bukan tentu bagi kita umat Nabi Muhammad dah. Umat dulu pun ada semaya. Ada semaya. Lepas tu semaya asal, ada semaya asal. Ni kelis ni, dia panggil apa? Yusha' bin Nun, Nabi Rakyat kata, duk perang-perang dan mereka tu dia panggil waktu asal dah masa. Lepas tu matahari pun nak jatuh, perang tak betul lagi. Ni maka dia panggil, sebab apa? Sebab lagu-lagu mana semaya kena semaya. Jadi apabila kita kuasa semaya, lepas tu nak lok habis waktu dengan tak semaya tak boleh, haram. Tak boleh. Maka tak kira lah kita duk mana dalam kelakuan lagu mana kena semaya. Dan buat sekadar kuasa. Buat sekadar boleh. Saudara semua. Lep siapa kena semaya. Duk rumah tidak dah kena semaya. Nah, bahkan lep perang pun kena semaya juga. Kena semaya. Tu. Maka ketika ni dia panggil apa sudah lah. Perang dia nak benar dah, lepas tu tak ada sudah lagi, tak selesai lagi. Semaya tak semaya lagi tapi matahari nak habis dah. Nak buat lagu nak jatuh dah, nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Allahu akbar. Ini nak kata besarnya sembahyang. Saudara semua, kita yang duk malas semaya pada hari ini. Saya rakyat wallahi demi Allah. Saya tak hafal tahap yang boleh tahu Rusia dak. Tapi saya fikir dengan bodoh-bodoh saya. Alhamdulillah kita kena syukur banyak kepada Allah sebab Tuhan memfardukan semaya di atas kita setiap hari. Dan beberapa waktu. Lepas tu tidaklah dia panggil lebih daripada kemampuan kita dak. Bahkan semaya semua dalam kuasa kita boleh buat dengan bukan dengan payah dak, kita boleh buat dengan mudah. Saudara semua, jikalau kita sungguh-sungguh tahu kelebihan semaya yang kita duk semaya setiap hari ni, kata benar ninglah yang duk jaga iman kita. Benar ninglah duk jaga Islam kita. Benar ninglah duk jaga kita tak rosak. Benar ninglah duk jadi penawar bagi diri kita, bagi roh kita, bagi apa semua. Kalau Tuhan buka wikelih, nampak hikmat, nampak Rusia, Allah kita sujud tak akak-akak syukur ke Tuhan. Saudara semua. Tapi ini kita tak nampak sebab tu kita malah. Saudara semua, kita biasa berkecek. Hal lepas mari dah. Nak ayat kata,
Orang kafir tak nak kecek dah. Kita ambil orang Islam. Orang Islam dalam sehari semalam, jikalau dia tak ibadat kepada Allah, iman dia kau habis dan dia akan mampu. Maka mampu iman ialah dia akan jadi murtad, keluar daripada Islam masuk kepada agama lain. Ya sebab kelakuan kita dua ya. Saudara semua, emo kita duduk dalam pahala, emo kita duduk dalam dosa. Emo kita buat amalan baik dapat pahala, dan emo kita buat amalan jahat dapat dosa. Itu saja di hari kita ni. Pada golek. Nah, lepas tu hak lagi benar harum, hak lagi. 3 tu. Nah, 3 tu. Hak kasar-kasar walaupun ya asal 5, ada hak wajib, ada hak sunat, ada hak haram, ada hak makruh, ada hak mubah. Tapi kita ambil kasar-kasar tu naik atas, kelakuan kita ni emo kita dapat pahala, emo kita dapat dosa. Nah, baik. Maka jikalau kita tak ada buat kebajikan langsung, dia tak ada buat kebajikan, maka pada golek kita buat dosa. Dia lagu tu dah pada golek. Nah, maka dia duduk lagu tu mapuh iman kita. Cuba terpati baik-baik. Apa saja hak Tuhan suruh kita, saya diri pun supaya juga. Suruh kita dengan bentuk sunat, pada golek kita tak suka buat. Tak suka buat. Sebab lepas tak buat tak apa. Hak wajib ni buat ngeteban. Tu pun ramai lagi orang tak buat. Tapi saudara semua tahu ke tak? Sebab apa Tuhan paksa? Tuhan fardu, Tuhan wajib. Sebab Tuhan kasih kita. Sebab apa? Sebab ia tak sewi email kita mampu. Ia nak kita jiru semua. Maka semaya ni duk jiru dah ni. Duk bela email kita. Duduk cheat. Dia panggil hubak. Tak sewi. Dia panggil benda bisa hulak-hulak mari makan. Jikalau tanamnya agak. Kita buat banding dengan tanamnya. Nah? Jadi, misalnya email kita seperti pakai kayu sepahang. Maka nak biar sehat kena berjiru. Dan kena berbaja. Dan kena ibuh yaka meleng. Nah, supaya binatang tak mari makan, ulak-ulak apa tak ada. Lepas tu kena buat pagar. Supaya kambing lembu tak makan. Barulah pakai ini besar dengan dalam keadaan baik. Itu cara dia. Kalau lah orang panggil jiru dah, baja tak bubuh, tak apa lagi, jiru dah. Tak berjiru. Lepas tu tak jaga. Tak jaga daripada benda-benda bisa-bisa dan binatang. Maka pakai kayu ni mapuh cerah. Boleh kata gitu dah. Maka juga email kita saudara semua. Jikalau baja tak mudah ke apa baja? Baja ni baca Quran. Baja ni berzikir. Baja ni dia panggil apa ni sedekah. Baja dia panggil puasa sunat, itu baja. Itu baja. Tapi hak jiru tu semaya. Hak ni lah. Jiru ni semaya. Semaya ni jiru dah. Maka puasa tu baja lama-lama setahun, baja lama-lama sekali. Lepas tu buat haji, baja juga baja. Tapi hak jiru ni semaya. Dia tak jiru juga mampu. Saudara semua. Allahu Akbar. Sebab tu kena jiru. Maka jika Tuhan suruh kita dengan bentuk sunat, tak jiru siap kita. Tak jiru, ai tak semaya lah. Pada tak semaya siapa rusak. Dia tak semaya siapa celaka. Kita diri. Nah, sebab tu tak kalau Tuhan kasih kita, tak sewi rusak iman kita, nak kita dalam keadaan baik, nak kita berjaya selamat. Sebab tu Tuhan fardu. Walau berat pun tak apalah, aku kena baik kat mu. Kalau mu tahu kata aku kena baik kat mu, aku buka Rusia mu kelih. Mu terima kasih kat aku lebih daripada apa-apa. Saudara semua banyak benda kita tak suka, tapi kita tahu pak Allah seronok suka. Misalnya kita anak ni. Kita nak ni ayah tak ui masa kita budak. Bawa besar mari pak baru faham. Allah mujurlah ayah tak ui aku benda tu hari tu. Aku nak ke dia tak ui. Dan kena benda ayah duk paksa Allah benci kepada ayah. Burih tak kena sungguh ayah ni buat lagu tu. Bawa pergi besar mari pak. Allah mujurlah ayah aku duk tekan aku hari tu, duk suruh aku hari tu. Jika tak ada suruh hari tu, aku tak ada hari ni. Saudara semua, ya lagu tu. Ni pun supaya semaya. Semaya cerak wallahi semaya ni. Bahkan semaya ni kelih tak padan dengan waktu sehari. Sehari semalam satu waktu tak padan. Sebab apa? Sebab seru kita banyak. Mana orang panggil syaitan lagi.
Nah, mana manusia hak karut lagi? Mana orang panggil suasana udara sing wetlam yang buruk lagi? Mana fitnah orang panggil sakit demam bala apa lagi? Jadi berat semua. Maka orang hak nak tegak di atas benar-benar, walau berlaku apa semua pun tegak, ialah orang yang ada iman. Ada cut yun. Sebab tu dia iman sempurna hebat, berlaku apa pun tak apa. Tapi dia iman tak gerak. Nah, lucu kalau dah. Ikat dia panggil bobo tu lucu, ikat kambing, ikat lembu. Kena ikat wi kemah, bau tak terlucu. Iman pun serupa juga. Kita nak ikat wi kemah. Nah, maka daripada ikat teh yang wi kemah, lepas tu kena cara semua semaya. Ining saudara semua. Sebab tu lagu-lagu mana tu tak jang. Tu tak jang kita tak semaya. Tak kira mung duk di rumah. Nah, tak sampai mung nak semaya. Mung sampai pun mung nak semaya. Nah, siapakah mung duk perai pun nak semaya. Lepas tu mung sakit sikit-sikit kita semaya. Sakit berat pun nak semaya. Nah, siapakah jikalau mung tak boleh bangun, mung semaya dah duduk. Tak boleh duduk, mung semaya dah tidur. Tak boleh gerak, mung semaya dah hati. Lagu-lagu tu mung nak semaya supaya apa? Supaya iman tak mampu. Saudara semua, ini hikmat semaya besar. Nah, sebab tu kita nak sujud syukur kepada Allah yang kita kena semaya. Dengan semaya ni lah kita jadi orang. Dengan semaya ni lah iman kita masih ada. Ini pala modal kita ni hang lagi akhirat. Dan usaha ni celaka selama-lamanya. Saudara. Baik. Allahu akbar. Kemudian kita kembali kepada hadis. Lagu tu saudara semua. Matahari nak jatuh, semaya tak semaya lagi dan mesti kena semaya ni. Nah, maka Nabi Yusha kata kepada matahari. Dia kecek dengan matahari. Dia kata, "Wahai matahari, engkau ni makhluk Allah dan engkau taat kepada perintah Allah. Dan saya makhluk Allah, saya taat juga kepada Allah. Maka ya Allah ya Tuhanku, pegang dia, jangan dia berjalan." Allahu akbar. Pegang dia, jangan dia berjalan. Nah, sehingga aku berlaku benar dulu dan aku boleh semaya. Sebab nak bukti tak boleh, nak bukti sebab apa dunia ada pegang ni. Nak bukti tak boleh ni. Ada. Lepas tu dia nak semaya kena ambil air semaya, kena tayamum ke apa. Lepas tu nak buat benda tu payah. Sebab tu Nabi Yusha ia berdoa dengan Tuhan, suruh Tuhan memberhentikan matahari tak berjalan. Duk patutlah. Tuhan pegang matahari kita. Bukan pegang dengan tangan. Ai Tuhan suruh perintah ke matahari suruh duk patutlah. Itu mana pegang. Nah, ada. Maka dia kata apa? Allahumma habisha alaina. Ya Allah, pegangkanlah. Nah, jangan gerakkan matahari. Lepas tu we duk patutlah supaya kami boleh menyelesaikan kami duduk sekarang dulu. Ai pegawai sudah dulu, lepas tu kami akan semaya dalam waktu. Itu Allah. Allahu akbar. Allah akbar. Ni orang dah baik. Orang dah baik. Lepas tu dia nak buat hal Tuhan suruh. Padahal dia tak kuasa, bukan di tangan dia, yang minta dengan Tuhan. Kita pun serupa juga. Dia apa saja hak Tuhan perintah suruh kita buat, tiba-tiba kita tak kuasa nak buat, tapi kita nak buat sebab Tuhan perintah, maka ngadu ke Tuhan. Kayak ke Tuhan. Nah, ya Rabb, kami nak buat benda ni hak kamu perintah ni. Tapi kami tak boleh buat. Maka ya Allah, memudahkanlah kami boleh buat. Allahu akbar. Comel benar. Comel dia panggil contoh daripada Nabi Yusha bin Nun. Dia panggil goyak kepada kita. Apabila kita berkepit, berlaku dengan kita lagu ni, nah, cara keluarnya buat lagu ni. InsyaAllah Tuhan akan melakukan benda yang kita tak suka-suka nak berlaku. Emang temu air. Emang matahari Tuhan pegang. Emang berlaku benda-benda yang lain. Yang penting kita boleh buat ibadat kepada Allah. Hak Tuhan perintah. Allahu akbar. Baik saudara semua. Lepas tu fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Maka Tuhan pegang matahari. Tuhan perintah kepada matahari suruh diam, suruh dapat tular, tak gerak. Tak gerak. Sehingga berlaku selesai perang, lepas tu benih.
Lepas tu boleh tunai sembahyang. Allahu Akbar. Dia tu terima, serah kepada dia. Dia nak buat lagu mana, serah. Sebab tu saudara semua, lebih-lebih lagi di hari ni, suasana yang kita berada ni berhajat benar-benar kepada doa. Kita hendak bergantung sungguh dengan Allah. Sebab apa? Sebab suasana di hari ni teruk sangat. Tak kata demo kita. Sebab apa? Sebab kerusakan duk keliling kita. Nak kena bersama tak tahu. Tapi harap-harap apa selamat. Maka senjata kita yang paling baik doa. Maka saya tulis dalam poster malam yang saya post lagi semalam tu. Saya kata dengan sebab doa benda hak tak boleh jadi boleh jadi. Sebab doa benda hak payah jadi mudah. Sebab doa bahaya, benda hak bahaya pun selamat. Sebab doa benda hak tak molek akan jauh daripada kita, dan benda yang baik-baik akan menghayati kita. Maka anak kecil doa saudara semua, doa dengan hati, doa minta dengan Tuhan sungguh-sungguh. Minta. Dan saya gemarkan boleh nak buat kita semua bakat minta. Dan bukan minta untuk diri kita saja dak, minta untuk kita, keluarga kita dan orang Islam dalam masyarakat kita. Bahkan semua minta untuk umat Nabi Muhammad, semua. Saudara semua. Maka dengan sebab doa ni, benda yang kita tak gamar nak berlaku jadi berlaku. Misalnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus duduk le perut ikan. Le patak laut. Gelak air laut dah patak laut. Lepas tu gelak le perut ikan pula. Lepas tu gelak waktu malam pula. 3 gelak. Gelak malam sudah, gelak patak laut, gelak le perut ikan. Tapi sebab apa yang selamat? Doa. Aduh. Sebab tu saudara semua berdoalah. Dan saya minta besar-besar hati kepada abai-abai, kak-kak, saudara-saudari yang kenal saya, sama ada kenal dengan kelis laisut ni ke ataupun yang dengan sebab yang lain, apabila berdoa jangan lupa sebut nama saya kata. Doa ke saya kata, saya selamat daripada penyakit ni, saya selamat keluarga saya daripada benda-benda tak baik, dan butung jaya selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa saudara semua, minta dengan besar-besar hati doa kata. Mudah-mudahan kita bakat-bakat berdoa lagi, mari kita sama-sama selamat insya-Allah. Baik. Kalau gitu berlaku benar Nabi Yusha, maka berlaku boleh bukalah dekat kampung tu nama Ariha. Dan di situ ada kubur Nabi Musa alaihi salam. Baik. Maka apabila berlaku peperangan, maka benar, maka lepera ni ada harta gulawai. Jikalau kita perang, kita Allah, harta kita dia ambil. Ya lagu tu dah. Dan jikalau kita benar, harta demo kita ambil. Ya lagu tu perang. Orang panggil ghanimah. Harta yang kita dapat dengan melalui perang ni orang panggil nama ghanimah. Maka ghanimah semua benda yang ada harga, yang ada boleh ambil manfaat, tak kiralah sama ada duit, orang panggil mah, baju, pedang, kenderaan, semua tu dia panggil apa? Harta perang belaka tu. Dan ia ada cara bagi dalam agama kita Islam. Sudah perang benar dah, lepas maya apa semua dah, maka hipung semua dia panggil apa? Harta perang yang dapat daripada dia panggil apa? Orang yang tak beriman pada hari itu. Dapat. Dapat, maka umat dulu ni dia cara dianya, jadi harta perang orang panggil ghanimah ni dia tidak halal bagi umat dulu. Umat dulu tak halal. Tidak halal bagi umat dulu. Jadi harta perang yang dapat selepas daripada berlaku perang ni, harta perang yang dapat kita kena hipung tak setepak. Lepas tu tak nak kata Tuhan terima tak terima, ialah Tuhan hantar api daripada langit mari makan lum habis. Kena buat lagu tu. Jadi setiap kali berlaku perang, semua harta hak dapat daripada hak orang Allah tu, hak musuh tu,
Hak kapir dah kita katanya. Semua tu kena ambil mari hipung, semua hipung tu tak satu tempat daripada benda halus sekali sampai kepada besar sekali, tak satu tempat. Lepas tu nanti tunggu Tuhan menyalakan atau tidak. Maka jikalaulah harta tu cukup, tak ada berlaku nipu gapo, orang semua amanah, harta mari tak tengah belaka, serah belaka dah, hak dapat tu sebab itu tentera ni dia berlaku perang, kadang-kadang dia ambil kat dia, hak sini dia berlaku benar, dia bunuh dia ni, dia ambil benda dia ni kadang-kadang. Tapi semua masa perang tak apa dah. Ni kita ambil nak guna sementara boleh, tapi buat lepas selesai perang dah kena ambil semua barang hak bukan hak kita tu, bukan hak musuh tu, kena ambil mari pong tak satu tempat. Lagu tu mesti nak buat lagu tu. Sama ada umat dulu ataupun umat Nabi Muhammad. Tapi yang berbezanya umat dulu dia tak boleh ambil guna, bahkan Tuhan akan hantar api daripada langit mari bakar semua. Adapun umat Nabi Muhammad ni dihalal suruh bagi boleh. Boleh guna, boleh milik. Boleh milik. Itu berbeza. Tapi kena serah semua. Baik. Bah hipung yang banyak tu, ada ngamah ada apa penuh dah. Hipung tak setakat, tiba-tiba tidak datang api daripada langit. Tak mari dah api. Tak makan. Api tak menyalakan. Emo tak mari pada awal. Atau mari tapi tak makan. Tak makan. Maka bo kelih api tak makan ni. Maka Nabi Yusha kata kan, mesti ada dalam ramai-ramai ni orang yang ambil dah tak hantar mari. Curilah. Ya harta kita pergi perang ni, harta yang ambil tu dia tak boleh milik. Walau umat Nabi Muhammad sekalipun, hak halal ni pun kena serah dulu. Lepas tu dia bagi nu, dapat mana tu? Misalnya kita ambil ni, benar kita ambil ni, misalnya umat Nabi Muhammad ni yang halal makan ni. Ambil benar ni, kita boleh benar ni. Lepas tu kita serah. Lepas tu boleh bagi pak boleh hak lain. Kena ambil boleh kita hak kita milik, lepas kita bagi tu, hak kita boleh tu. Hak kita boleh lepas ada bagi tu ya. Kalau gitu, bawa api tak makan ni, itu tanah air lah. Tanah air yang jelas nyata kata mesti ada lah ramai-ramai tak betul. Khianah, tak ada amanah, ambil barang ni, ambil buat milik dia dah susuk dah. Padahal tak halal bagi dia. Maka Nabi Yusha kata, sesungguhnya inna fikum ghululan. Sesungguhnya ada di kalangan kamu ramai-ramai 70,000 lebih orang ni, ada orang yang tipu ni, orang yang khianat, yang ambil barang tak hantar. Sebab tu api tak mari makan ni. Harta semua ni, harta ghanimah ni. Maka di sini cara ukar masalah bagi Nabi Yusha. Comel cara ukar masalah. Ukar lagu mana saudara semua? Dia kata, hendaklah yang keluar di perang ni, daripada puluh-puluh kabilah. Ninggal panggil kuning, kabilah satu kabilah tu, maka mari ramai-ramai. Satu kabilah tu boleh hadir 1,000 orang, boleh hadir wallahu alam. Boleh hadir panggil 4,000 kabilah. Tapi nak kata daripada puluh-puluh kabilah hipung jadi tentera bagi Nabi Yusha. Kalau gitu nak cari orang hak ambil ni, hak tak ada harta kelik ni, nak cari jumpa tu buat lagu mana? 70,000 orang ni, bukan mudah nak cari ni. Dan ada yang ambil, bukan ambil pandu bawa gitu. Mesti dia susuk. Tu. Kalau gitu, cara ukar Nabi Yusha-nya, Nabi Yusha kata gini. Maka, hendaklah kamu mari akad mubaya'ah ni. Mari tak tangan. Minta tuatan sore dalam kabilah semua-semua. Jadi, setiap kabilah, hatta tuatan mari sore untuk mari akad bai'ah, kata tak ada ambil. Kata, rakyat aku tak ada ambil. Ataupun sedang kurang boleh sucai, kena mari bai'ah. Maka tu baik. Kabilah tu mari sore, mari. Tuatan ada setiap orang mari. Maka tak tak puakik. Dia tangan tak lekat dengan tangan Nabi Yusha. Tanah dia kata, le kabilah dia tak ada siapa ambil. Mari tak hari akad hagih, tak apa. Hagih. Maka puluh-puluh kabilah mari kabilah tu mari patak gadik lekat tangan. Gadik lekat di tangan Nabi Yusha. Tangan dia nak buat tak boleh.
Itu tak nak kata apa? Tak nak kata hak tidak ada amanah, hak khianat tu ialah daripada kabilah dia ni. Bukan tak mesti dia, tapi daripada orang kabilah dia. Allahu akbar. Bo tahu kata le kabilah ni dah. Hak lain tak ada gapo dah. Nah, lepas tu ambil orang le kabilah tu sajalah mari akad bai'ah dengan Nabi Yusha mula. Nah, ramai-ramai misalnya ada 1,000 orang, ha mari. Sebab saning 70,000 orang. Nak pergi cari seorang-seorang, bukan dia. Ni cara ukar. Cara ukar yang logik. Cara ukar yang cerdik. Nah, ada. Kalau gitu seorang-seorang tak boleh buat cakap 70,000 orang ni. Ambil kabilah dulu. Lepas tu dia puluh-puluh kabilah tak ada apa dah nu. Boleh dia panggil apa, boleh pergi dia panggil kau 10% tak ada dah. Ada 10% lagi ya. Maka suruh semua orang lah kabilah hak lekat tangan ni tu, nah hak ada penipu ni, nah mari akad seorang-seorang. Nak tahu tu siapa? Sebab tanya tak siapa mengaku. Maka mari akad langit tak apa, mari akad langit tak apa. Maka dalam ramai-ramai tu, dalam kabilah tu ada 3 orang saja yang curi. Yang ambil harta ghanimah belum orang dan tak serah ke tengah supaya api makan. Nah, saudara, ini tak benar. Ini ia tak jujur. Sebab kita baca hadis ni bab benar kan, bab jujur, bab benar. Maka dia ni yang buat lagu ni ia tak benar. Ia tak jujur. Nah, tapi niat dia pada asal tak tahulah. Dia mari pergi untuk tujuan nidah ke ataupun tujuan kerana Allah. Tiba-tiba nampak benda ni kita tipu. Tak tahu, wallahu a'lam. Nah, ada. Maka waktu baik dia gimik mari Allah besar ni. Dia panggil toko tu mah. Dia hipu mari mari toko-toko tu besar kepala lembu kata. Nah, orang panggil apa? Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqarah min az-zahab. Maka yo aripak dia panggil besar kepala lembu. Nah, daripada emas semua. Nah, fa wada'aha faja'atin naru fa akalatha. Lepas tu gi ambil letak ngah, gi capur ngah duzan ni lah ada motak dah tu pada awal. Bo tak cukup prop api mari geruk makan habis. Itu tanda kata, sekarang ni tak ada siapa tipu dah. Semua tu dah atas semua dah. Tak ada semua. Allahu akbar. Ini umat dulu. Umat dulu pada golek dia buat apa salah, boleh kelih halu dah. Nah, tu dia. Tapi walau gitu pun saudara semua duk deraka lagi ke Tuhan. Lebih-lebih bagi Bani Israel ni duk bunuh nabi mereka lagi. Nak ayat kata hati mereka tu tak tahulah. Kita ni bukan tak pernah demo dak, tapi nak kata kelih kepada kelakuan kita umat Nabi Muhammad ni, Allah mujur besar dah kita. Nah, sebab apa? Sebab kita Tuhan tak nampak nyata-nyata jelas-jelas orang buat salah, orang buat baik pun kita beriman, kita ikut. Nah, umat dulu siapa kata Tuhan perintah, lebih-lebih lagi orang Yahudi ni, Bani Israel ni. Nah, Tuhan ayat surah Baqarah, nak dia terima perintah Tuhan ni. Tuhan nak suruh dia buat ikut apa hak Nabi duk ayat kepada mereka tu. Kena ambil bukit mari tak atas kepala. Ambil Jibril pergi bukit tak atas kepala. Dia tak ambil lepas bukit hancur mati habis. Baru terima. Nah, nampak bukit atas kepala. Baru nak uap. Dia tak gitu tak nak uap. Allahu akbar. Kita alhamdulillah syukur ke Tuhan. Tapi jangan perasa kita baik pada mereka lah. Tak bukan gitu tak. Tapi nak kata alhamdulillah lah dia panggil apa? Alhamdulillah. Tuhan dia panggil apa? Wi rahmat dan nikmat kepada kita. Wi kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan Tuhan banyak rahmat kepada kita yang waktu kita ni beriman dengan Nabi dan yakin dengan Nabi. Nah, alhamdulillah. Saudara semua. Baik. Maka falam tahilla al-ghanaimu li ahdin qablana. Nabi kata, maka harta perang ghanimah ni tidak halal bagi sesiapa pun daripada umat dulu. Semua umat dulu tak ada halal semua. Tak ada halal. Bahkan dia panggil apa? Hatta api dari langit mari makan. Itu tanah terima. Tanah terima. Hak mana hak Tuhan terima, Tuhan hatta api mari makan. Itu mana terima. Nah. Lepas tu kemudian thumma ahallallahu lana al-ghanaim lima yara dha'fana wa ajazana fa ahalla lana. Nah, ada kemudian Tuhan menghalalkan bagi kami, Nabi kata bagi aku dan umat aku dah harta perang. Kenapa? Kerana Tuhan kelih kelemahan kita dan dia panggil apa? Takrok kita. Maka di sini ada pelajaran besar saudara bagi kita semua. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Rabb.
Alhamdulillah, saya tak kuasa pun nak puji yang sebaik-baik puji. Hanya kami boleh kata Alhamdulillah ya Allah. Saudara semua. Jadi, saudara semua yakinlah. Jadi apa saja hak Tuhan suruh kita buat, kita tunduklah saja. Ikutlah dan serah. Tunduk bulat-bulat. Dan buat seboleh-boleh. Dan yakin kata rahmat Tuhan tak tinggal, tak pecah daripada kita. Jadi walau kita berasa berat pun kita buatlah. Sebab apa? Sebab Tuhan siap dah sama kita. Jikalau dia suruh kita buat banyak dan kita usaha buat sampai kita boleh buat, alhamdulillah. Sebab kita akan dapat kelebihan besar. Tapi jikalau kita usaha nak buat semua perintah yang dia suruh, tiba-tiba kita tak kuasa, ia beri kemudahan kita. Tuhan pula ia beri kemudahan kita. Nak kata kan? Nak kata kita terima penuh-penuh dan usaha buat, dan apa yang berlaku semua baik bagi kita berlaku. Jikalau kita boleh tunai ikut hak Tuhan suruh, alhamdulillah. Kata itu tunai, Tuhan merengekkan, Tuhan memudahkan. Sebab tu banyak Tuhan perintah kita, umat Nabi Muhammad ni. So buat benda ni, dia tak kuasa, awak ni. Tuhan sendiri juga tu. Padahal dia kuasa. Dak, aku nak buat hal ni saya. Tahu hal ni aku tak terima. Boleh. Tapi tak, Tuhan tak buat dengan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Misalnya orang ustubuh, wati isteri le puasa dengan sekelain misalnya kata. Kenapa? Kena bayar kifarah. Tebuh hamba. Lepas tu puasa 2 bulan turut-turut. Lepas tu jamu orang baki miskin ni 10 orang. Nah, maka mula-mula kena tebuh hamba. Pas siapa kuasa nak beli hamba? Lepas tu hamba tak ada. Tu pahala gitu tak akan panggil tak akan selesai masalah ni. Dah. Tuhan kata, jika kamu tak kuasa nak tebuh hamba sebab duitmu tak ada, ataupun duitmu tak ada, tak kuasa nak beli, atau duit ada hamba tak ada, maka mu puasa 2 bulan. Dia tak kuasa, mu jamu orang ni 10 orang. Kita nak buat, Tuhan sendiri merengek-rengekkan. Kita usaha buat, dia kita buat boleh, alhamdulillah. Dia tak boleh buat, Tuhan merengekkan. Lagu tu banyak boleh kelih. Dalam itu ni. Hang tempat semaya. Semaya dia berdiri. Semaya. Dia kan boleh buat dia diri. Comel, baik, pahala besar. Dia tak kuasa, maya duduk. Allahu Akbar. Dia tak kuasa, maya lengiring. Nah, tu dia. Puasa kamu, baik puasa. Nah, baik puasa, puasalah kamu. Tu. Tapi jikalau kamu tak kuasa nak puasa sebab ada keuzuran, buka puasa rati hari lain. Ni Tuhan kita. Rahmat Tuhan kepada umat Nabi Muhammad limpah. Sebab tu mujur kita ni, saudara semua, syukur kepada Tuhan banyak. Nah, kita ni lemah senak segi. Tubuh badan kita nak berguna dulu, dia mau lebih gagah pada kita. Nah, bak semangat dia mau lebih pada kita. Nah, tu lebih segala-gala. Tapi kita ngelemah, ngap penuh kekurangan, kita jadi umat yang terbaik sekali. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Sebab tu saudara semua, puji dan syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang banyak yang Tuhan bagi kepada kita. Nah, tu. Maka faedah yang terakhir sekali dalam hadis yang kita baca pada hari ini, iaitu saudara semua, ialah orang yang salah mesti kena denda tuai hak tu ya. Jangan denda umum. Ini cara dia. Jadi bukan kata orang dalam keluarga ni sore anaknya buat salah, kita pergi mau ruam kata keluarga ni jahat belaka. Tak boleh. Tak boleh. Nah, misal kata orang dalam kampung ni kebanyak care tu rusak dengan sebab orang kampung yang minum ketung kita kata, yang jual bak gila. Walau begitu sekalipun kita nak kata semua orang kampung ni lagu ni belaka, tak boleh. Itu kalau kita kata lagu tu kita zalim dah. Sebab apa? Sebab hak sungguh bukan lagu tu. Ada lagi orang hak baik, hak tak menegah ubat ada. Yang supaya hak berlaku ni. Jadi hak buat salah 3 orang tu ya. Maka denda 3 orang tu jadilah. Jangan denda suti kabilah suti kampung gitu. Sebab orang lain tak salah puas sekali. Nah, ni pun supalah. Semua. Jadi kita jangan mau ruam. Mau ruam ni setiap segi ia salah semua dah. Sebab apa? Sebab benar sungguh ia bukan semua dah. Walau banyak ke pun banyaklah, tapi bukan semua. Sebab tu kita nak mau ruam tak boleh. Tak kira lah kita bercakap siapa. Misalnya bercakap sekolah ni. Padahal ustaz sore yang karut, yang tak comel. Kru sore yang tak baik. Tapi kita pergi sekolah ni beris.
tak lihat. Tak comel sekolah ni dia panggil apa? Tak pakar. Nah, tu orang mengajar teruk belaka. Tak boleh lagu tu. Sebab ada sungguh tak baik tu, tapi berapa orang ya, hak baik belana lagi. Kalau gitu, kita tidak boleh pukul umum tuduh salah kepada orang dengan sebab ada beberapa orang yang buat salah. Nah, ada. Itu cara ya, saudara semua. Nah, ada maka bermula dengan dia panggil pemasa yang kita duduk zakarah setiap pagi. Tapi di sini ada beberapa soalan kita baca sikit dan jika boleh jawab kita jawab insya-Allah. Dia kata bapa tarau bok le kap sami caba mak maika. Kita isteri boleh ke tak kita nak kata aku ceramu. Nah, maka lafaz ni kalau kita kata pun saja ya sebab ia tak berlaku. Ya sebab apa? Ya sebab tolak ni ia di suami. Suami katalah baru berlaku cerai. Kalau isteri katalah dia panggil berpuluh-puluh kali pun tak berlaku cerai jikalau suami tak kata. Selama suami tak kata. Tapi tak ada gapo tu. Nak tanya kita kata lagu tu salah ke tak? Jawabnya salah. Salah. Walau suami kita tak baik kali pun. Tak boleh kita nak kata lagu tu. Nah. Nak orang panggil apa? Nak kata lagu tak boleh, bahkan kita nak minta cerai pun tak boleh. Sah kata kita nak kata mu cerai aku. Nah, ada cerai saya tak boleh lagi. Tak boleh lagi nak minta cerai lagu tu. Apakah kita kata cerai kita dua pada hari lagu tu kata. Sebab tu saudara semua, jikalau kita isteri dan saya yang betul-betul saya hencai. Dengan sebab dia panggil apa? Suasana di hari ni kebanyakan rumah tangga di hari ni dia panggil apa? Sangat nyanyolah kepada perempuan. Walaupun bukan semua lelaki tu dia panggil apa buruk dan jahat lagu tu belaka, tidak. Tapi nak kata perempuan ni dia panggil apa? Dia ni sebab apa? Sebab dia tak ada benda yang nak lepas diri dia. Kalau dia tak setuju, dia tak kena, dia sedih hati pun dia nak apa tak boleh. Dia nak cerai tak boleh. Lepas tu kok duduk lagu tu. Saya ada beberapa telefon mari daripada perempuan-perempuan yang jadi isteri orang ni, mari mengadu dan mari tanya pendapat, nak cara nak ukar masalah, banyak benar-benar. Dan benda hak berat sungguh. Siapakah saya maaf tak boleh royak atau gapo. Tapi nak kata berat sungguh. Nah, sebab tu hencai benar-benar dia panggil perempuan. Lebih-lebih lagi apabila suami tu tak baik. Suami tu karuk, suami tu buat zalim. Nah, kasar, dia panggil sapak tangan, sapak kaki. Nah, nafkah tak bui dan dia panggil hina dan buat benda dia panggil tidak timbul rasa. Nah, tu benda lagu tu dia panggil buat perempuan ni sedih hati. Nah, maka dengan sebab sedih itulah keluar daripada mulut tu. Nah, padahal dia tidak berlaku masalah gapo nak kata apa lagu tu. Nah, cerai tak kata. Nah, cerai tu dia berlaku dulu baru kata. Nah, tapi walau begitu pun sabar. Nah, dan jika siapa tahap sungguh kita tidak boleh duduk dengan dia, maka ada jalan keluar ada. Nah, maka jalan keluar di sini dua perkara hak besar. Yang pertama dia panggil apa? Perhati kelakuan hak suami buat kita tu ia salah kedak dengan taklid, hak ia berjanji, dia patian ketika akad nikah dulu. Masa akad nikah tu ia ada 3 hak ia taklid tu. Lepas dah nikah sudah aku terimakan nikahnya dengan cik kahwinnya apa semua tu ia baca. Nah, jika aku halak panjang akan isteriku nama tu bentuk dengan aku tidak memberi nafkah ataupun ada duduk sekali dengan dia seperti suami orang ramai lebih daripada 4 bulan ataupun yang menyakiti aku misalnya. Kalau suami kita dan kita tak siap dah, tak seduk dah. Lepas tu suami buat salah. Orang panggil pitkam sanja. Hak ia taklid neng nesam tu. Gapo? Yang pertama ia tak sangga. Tak sangga. Nah, maka ketika ni kita boleh pergi mengadu kepada majlis tapi kena ada laktan kata tak sanggup sungguh. Yang kedua, tak ada duduk sekali dengan kita. Nah, dia panggil takut tangyu. Nah, tu supaya bukan bini, bukan suami isteri. Kalau cukup 4 bulan, nah, tu dia ni pun kena ada tanda, ada bukti, maka pergi mengadu kepada majlis boleh. Yang ketiga, siapa tangan, menyakiti. Nah, dia gapo, maka pukul taruh. Dia tak pukul tak ada. Jika ada luka, pukul luka tu kata ia bekas teh ni. Nah, maka pergi mengadu kepada majlis, ngoyak kata suami kita dia dah dia panggil apa ni?
dah buat apa hak ia janji, dia apa ni? Ia dilanggar apa hak ia janji, dia taklid dulu. Nah, maka ketika ni majlis biasalah semua kedak. Dia ada laktan apa semua, maka ketika tu majlis dia panggil apa? Melakukan bercerai. Sebab gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita tebuh diri kita. Tebuh diri kita daripada dia. Dengan bentuk bercerai tapi berkecek kira dengan dia. Kata, mu nanya ana. Mu cerai aku, mu nanya ana. Nah, tapi mek apa? Mek belanja dulu pentitang. Lepas tu kira lah. Nah, ngalamo dah pagi gini ni, misal kata. Padahal perempuan bukan sebab umur, bukan sebab kenderaan nak turun harga turun naik, tak bukan gitu. Tapi nak kata, misal dulu belanja dulu, misal kata belanja 100,000 dulu. Pahala ni tak sedap ni nak tebuh diri. Mak tebuh dia panggil apa 50 ke 30 ke tak ada apa lah. Aku ambil kamu duit kamu 30,000, kamu tolak aku. Dia panggil apa ni? Cerai tebuh tak, dia panggil tebuh tolak, dia panggil tebuh tolak. Itu cara yang perempuan nak dia panggil apa? Nak keluar diri dia daripada suami dia. Jikalau siapa tahan nak tak sungguh. Nah, tapi hak belum ada tu hak comel sekali, sabar, lepas tu cari orang tua mai clear. Mai kira bercara. Dan mai kecek, mai berjanji, mai apa semua dulu. Nah, jadi hak tu lebih baik. Hak tu lebih baik. Nah, lepas tu patutlah kita ni. Jadi kita usaha buat apa hak agama izin dalam pagar. Nah, dekat agama tak izin, walau mudah buat pun jangan buatlah. Tapi hak agama izin, hak agama izin kalau payah pun kena buat. Jika kita nak. Tapi hak agama tak izin jangan buat, walau mudah pun tak boleh buat. Nah, habis tu jagalah dah, jaga insya-Allah. Ya. Jadi bukan apa tak jadi kita pakat-pakat. Dan sebab apa? Sebab kita tak tahu kata doa siapa Tuhan nak terima. Nah, dan saya berasa doa saudara-saudari yang doa lebih dia panggil apa, insya-Allah lebih terima daripada doa saya lagi. Bahkan saudara semua ambil tahu. Jikalau kita berdoa ikut orang, cerak terima cerak dah. Jikalau kita berdoa ikut orang lain, cerak Tuhan terima doa kita. Sebab apa? Sebab siapa-siapa yang berdoa untuk orang lain, hadis sahih. Sebab Nabi kata apabila seorang orang beriman dia berdoa ikut orang lain, doa tu cerak makbul. Sebab apa? Sebab Tuhan akan hantar malaikat seorang untuk amin. Amin. Maka malaikat kata amin. Gapo mana amin? Mana aminnya? Hei Tuhan terima doa dia. Hei Tuhan terima doa dia. Maka malaikat tu berdoa bui. Maka lebih lagi luar palang doa dia jadi mudah terima. Lepas tu akhir sekali malaikat kata walaka mithluh. Maka ya Allah, dia berdoa ke saudara dia lagu tu, maka Tuhan terimakan doa dia. Tuhan kalau gitu apa saja hak yang minta untuk saudara dia, engkau bagilah ya Allah. Sebab tu saudara semua, jika saudara doa untuk saya, doa untuk ibu bapa saudara, doa untuk adik-beradik, untuk kawan-kawan, terima. Tuhan terima doa. Sebab tu saya minta saudara doa ke saya. Sebab apa? Jika saudara doa, cerak Tuhan terima. Dan insya-Allah saya tak terlupa doa ke saudara semua dan orang Islam supaya selamat insya-Allah. Lepas tu pula, bawa piawak lagu tu dah, bawa piawak sudah doa perang. Nah, malaikat kata, walaka misluh. Maka ya Allah, bagilah kepada orang yang berdoa ni seperti ia berdoa ke kawan dia. Berapa kala hak yang minta bagi kawan dia tu, memberi kat dia semua ya Allah. Ini doa malaikat we. Hak sani malaikat tolak aminnya, kita berdoa ke orang lain. Tapi malaikat berdoa, kita dapat apa yang kita berdoa ke orang lain. Maka doa malaikat lebih diterima di sisi Allah daripada doa kita lagi. Sebab tu kita berdoa untuk orang tak ada rugi, bahkan potong insya-Allah. Nah, itu dia. Maka itulah saya panggil apa saja daripada hari ini masa bulan Safar. Insya-Allah, nah kita dalam keadaan sihat, insya-Allah kita selamat. Nah, lepas daripada bala dan mintalah dia panggil itu akak bala cepat-cepat. Nah, maka saya minta saudara semua amin. Nah, doa yang saya nak doa pandai-pandai. Nah, insya-Allah dia panggil dengan berkat, dia panggil amin saudara semua Tuhan terima insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami ialah hamba Engkau yang lemah. Kami tidak boleh nak dapat benda yang kami ingin melainkan dengan Engkau ya Allah.
Dan kami tidak boleh nak tolak apa saja daripada bala, daripada benda yang kami tak suka, kami tak kuasa. Maka kami boleh tolak dengan Engkau ya Allah. Maka ya Allah, Nabi Muhammad kasih kepada umat dia. Maka dia tak suka jika berlaku tak baik dengan umat dia. Maka saya tahu dan yakin bahawa Engkau sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Maka ya Allah, menyukakanlah Nabi Muhammad dengan Engkau mengakatkan bala ini daripada umat dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, kamu menyukalah Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad kekasih Engkau ya Allah. Menyukakanlah Nabi Muhammad dengan Engkau mengakatkan bala ini daripada kami, daripada umat Nabi Muhammad, kerana dengan hilang bala ini daripada umat Nabi Muhammad, benda yang buat Nabi Muhammad suka ya Rabb, maka Engkau suka juga yang Nabi Muhammad akan suka. Maka ya Allah, siaplah kepada kami dan kepada umat Nabi Muhammad semua ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa umat Nabi Muhammad ya Rabb. Merahmatikanlah kami dan merahmatikanlah umat Nabi Muhammad. Angkatkanlah bala daripada kami dan daripada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak ada amalan yang baik. Maka ya Allah, semenjak Nabi Muhammad sampai kepada masa sekarang ini, jikalau ada beberapa hamba Engkau daripada sahabat dan orang yang lepas pada sahabat, daripada para aulia, daripada para ulama, daripada orang Islam yang buat amalan baik, maka jikalau ada amalan baik yang Engkau suka sekali, yang Engkau setuju sekali, yang ada di kalangan hamba Engkau buat, maka ya Allah, kami bertawassul dengan amalan itulah ya Allah. Bertawassul dengan amalan itulah ya Allah. Bertawassul dengan amalan itulah ya Allah. Dan bertawassul dengan amalan yang Engkau kurnia kami boleh buat dan Engkau terima daripada kami, maka kami bertawassul dengan amalan semua tu ya Allah. Angkatkanlah cepat-cepat bala ni daripada kami. Selamatkanlah kami daripada bala ni. Dan selamatkanlah ahli keluarga kami, waris-waris kami, jiran-jiran kami, kawan-kawan kami, kekasih-kekasih kami, dan semua umat Islam ya Rabbal Alamin. Dan Engkaulah harapan kami ya Rabb. Kami tidak ada yang kami harap melainkan Engkau satu sahaja. Maka ya Rabb, ini doa daripada Engkau, daripada Engkau, daripada Engkau. Jikalau Engkau tak nak, kami tak berdoa ya Rabb, maka kami doa dah. Maka kamu kata, wahai hamba aku, doakan. Jikalau kamu doa, aku terima. Maka ya Rabb, sekarang ni kami berdoa dah ya Rabb. Ya Rabb, sekarang ni kami doa dah ya Rabb. Maka ya Allah, Engkau tak salah janji ya Rabb. Engkau tak salah janji ya Rabb. Engkau tak salah janji. Maka sebagaimana Engkau janji nak terima doa yang berdoa, maka terimalah doa kami sebab kami berdoa dah ya Rabb. Nah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.